Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله فعال لما يريد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, sidang penonton video rakaman yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberikan kepada kita masa, memberikan kepada kita umur untuk kita sama-sama meningkatkan ketaatan kepada Allah, menuju dalam perjalanan menuju ke kehidupan yang seterusnya, yang lebih lama, lebih kekal daripada kehidupan dunia ini, iaitu bermula dengan alam barzakh sehinggalah dibangkitkan seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan golongan orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang soleh. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama bermuzakarah dan juga mengulang kaji berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah, dengan melalui kitab 10 asas akidah yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Selangor. Dan pengajian ini insya-Allah adalah pengajian di bawah program ta'mir yang anjurkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, untuk khasnya kepada jemaah surau ataupun penduduk qaryah Surau Asy-Syakirin, Taman Surau Al-Hidayah, Taman Desa Raya, insya-Allah. Masih lagi di dalam asas kelima, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkehendak. Sifat al-iradah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu Wa Taala Maha melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dengannya, sesiapa yang Allah Taala berkehendak dengannya kebaikan, sesiapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan, maka Allah SWT akan memberi kefahaman tentang agama sebagaimana yang telah diberikan, telah dikurniakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sebagaimana yang telah dikurniakan kefahaman agama ini kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat, golongan tabi'in, golongan tabi'at tabi'in, golongan ulama fuqaha seperti al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan juga orang-orang soleh. Jadi kefakihan faham agama ini, faham bagaimana untuk belajar dan juga amalkan agama, mengikut syariat, mengikut yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, adalah dengan iradah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini digolongkan di kalangan orang-orang yang Allah Taala kehendaki, orang-orang yang Allah Taala pilih, orang-orang yang Allah Taala suka untuk kebaikan, iaitu apabila kita dipilih untuk faham agama, untuk mengamalkan agama, orang-orang yang dikurniakan agama. Baik, berkenaan dengan asas al-iradah ini, Allah Ta'ala berkehendak.
Di dalam asas untuk memahami sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Murid, Maha berkehendak. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas dengan apa-apa pun. Tidak ada yang dapat menahan apa-apa sahaja yang Allah Taala kehendaki. Apa yang Allah Taala inginkan, apa yang Allah Taala kehendaki pasti akan berlaku. Jika ada manusia yang Allah Ta'ala ingin berikan sesuatu, maka tidak ada satu makhluk pun, walaupun berkumpul seluruh makhluk, manusia, jin dan makhluk lain untuk menghalang kurniaan Allah Ta'ala itu, pasti tidak akan mampu. Dan kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki tidak berkehendak akan sesuatu perkara, maka tidak ada satu pun di kalangan makhluk walaupun berkumpul semuanya untuk menjadikan perkara itu berlaku. Walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar atom sahaja benda yang nak digerakkan itu, tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, pasti tak akan bergerak. Sebutir pasir dalam lautan pun dalam ilmu Allah Ta'ala dan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam permasalahan berkenaan dengan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia berkaitan juga dengan beberapa apabila kita membaca, apabila kita mempelajari mazhab pegangan akidah berkenaan dengan ketentuan Allah Ta'ala, berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka kita akan membincangkan mengenai beberapa pemahaman, beberapa mazhab yang hanya ada satu saja pemahaman mazhab yang betul, yang merupakan akidah yang benar, iaitu pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Apabila kita bincangkan tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, sesuatu perkara yang Allah Taala telah inginkan kepada makhluk ini, yang berkenaan dengan baik dan buruk, khairuhu wa syarruh, baiknya dan buruknya, yang berkaitan dengan takdir Allah Ta'ala ini, maka ada beberapa pemahaman atau mazhab. Jadi kita akan ulang balik tentang golongan ataupun mazhab akidah ini, supaya kita dapat fahami, ulang kaji, fahami, dan juga kita boleh tetapkan, kita boleh mantapkan di dalam akidah kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan kamu dan apa saja yang kamu buat dan apa saja yang kamu amalkan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidhatis sudur. Sadaqallahul azim. Di dalam ayat yang ke-7 surah Az-Zumar ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, jika kamu kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ghaniyyun 'ankum, terkaya daripada kamu, tidak berhajat langsung kepada kamu. Wala yarda li'ibadihi al-kufr, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak redha
kekufuran daripada hamba-hambanya. Kekufuran pada hamba-hambanya. Jadi perkara yang asas, antara perkara asas dalam akidah yang kita perlu fahami bahawasanya Allah SWT menciptakan segala-galanya. Semua selain daripada Allah adalah ciptaan Allah. Kita manusia ataupun makhluk seperti jin adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan perbuatan daripada kita pun yang keluar daripada anggota badan kita, keluar daripada jasad manusia dan jin, juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk yang mampu menciptakan hatta perbuatannya sendiri. Semua itu di dalam iradah kehendak Allah, di dalam ilmu Allah dan di dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada perbezaan di antara iradatullah dan juga ridullah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keredaan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki daripada manusia ini iman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meredai iman. Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang-orang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan walaupun kekufuran itu juga diciptakan, namun begitu Allah SWT sama sekali tidak redha kekufuran daripada hamba-hambanya. Jadi daripada ayat itu, dan jika kamu bersyukur, yaruddahu lakum, maka Allah SWT meredai kesyukuran itu untuk kamu. Di sini kita dapat mengambil pelajaran bahawasanya semua yang diciptakan oleh Allah, semua perkara diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun bukan semua benda yang diciptakan oleh Allah disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala meredai kesyukuran, sifat bersyukur manusia dengan iman dan juga amal. Dan juga Allah SWT tidak meredai kekufuran, sebagaimana yang Allah SWT sebagaimana yang berlaku contohnya kepada iblis laknatullahi alaih. Kata iblis yang telah tercatat di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Jadi ini satu ayat melepaskan diri daripada iblis yang mengatakan, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka, yakni daripada menjalani jalanmu yang lurus. Ini adalah antara ayat berlepas diri iblis yang apabila dia menjawab terhadap perbuatan kufurnya, perbuatan engkarnya, perbuatannya yang tidak taat. Dan juga ada juga satu ayat melepaskan diri daripada iblis yang apabila di hari akhirat nanti, hari pengadilan nanti, iblis akan berlepas diri daripada manusia, daripada manusia yang dia telah sesatkan. Ini adalah antara sifat iblis, yang mana iblis ini tergolong di kalangan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, tergolong di kalangan makhluk yang rugi. Jadi ada perbezaan di antara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua perkara berlaku dengan kehendak Allah, tetapi bukan semuanya akan membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah. Qadar ni asalnya daripada al-qadr, al-qudrah lah, kuasa, mampu. Jadi golongan ataupun mazhab akidah yang dipanggil Qadariyah ini mengingkari adanya takdir Allah,
mereka memandang bahawa baik dan buruk asalnya dari diri mereka sendiri. Kita ulang balik tentang Qadariyah ini. Semuanya, kata Qadariyah, semuanya berasal, keluar daripada badan manusia, daripada diri manusia sendiri. Dengan begitu mereka bermaksud menyucikan Allah dari melakukan kezaliman dan keburukan. Akan tetapi mereka keliru, ataupun fahaman ini salah kerana terkeliru, kerana kekeliruan yang telah menisbahkan kelemahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Jadi kita nak tahu apa itu Qadariyah supaya kita membetulkan. Manalah tahu ada salah faham yang mungkin terlintas sebab kita jarang untuk muzakarah, tapi apabila ada kesempatan, ada masa, kita kembali bermuzakarah dan membetulkan fahaman akidah, simpulan kefahaman iman berkaitan dengan iman yang ada dalam hati kita. Iaitu tidak betul kita jika kita beriktikad bahawasanya semua perbuatan ataupun amalan baik dan buruk ni semua daripada diri kita. Ikut manusia lah, dia nak buat baik pun dia boleh buat, dia nak buat jahat pun dia boleh buat, dan semua tu kuasa dia. Nisbah kuasa manusia tu. Dalam keadaan tidak sedar ataupun dengan akidah sebegini, dengan fahaman sebegini, akan menyebabkan berakidah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah melepaskan manusia ini untuk tentukan sendiri perbuatan baik dan buruknya. Mana ada masa pula, ada keadaan pula yang Allah SWT tidak berkuasa kepada manusia, kepada perbuatan manusia. Maka ini satu fahaman akidah yang salah. Kemudian golongan Jabariyah. Jabariyah ni daripada jabar ataupun majbur. Manusia ni majbur. Al-insan majbur. Terpaksa, dipaksa. Jadi golongan Jabariyah berpegangan pada qada'. Mereka memandang bahawa baik dan buruk adalah berasal daripada Allah, serta tidak melihat adanya perbuatan dari diri mereka, sebagaimana mereka tidak melihat perbuatan daripada benda-benda mati. Dengan begitu mereka bermaksud menyucikan Allah daripada ketidakmampuan. Akan tetapi mereka terkeliru kerana telah menyandarkan kezaliman kepada Allah. Ini 100% serah kepada Allah. 100% semua Allah Ta'ala dah buat dah. Kata Jabariyah ataupun mazhab Jabariyah ini, akidah Jabariyah ini mengatakan semuanya ni adalah satu qada', ketentuan Allah. Baik dan buruk pun semua daripada Allah. Sebab apa? Apa yang silapnya memang dari satu segi nak membetulkan, nak menyucikan Allah Ta'ala daripada ketidakmampuan. Maknanya manusia ni tak boleh buat apa-apa langsung, tak ada pilihan langsung, semuanya datang daripada Allah. Tapi dalam masa yang sama, fahaman ini juga akan menyebabkan, akidah ini juga akan menyebabkan menyandarkan kezaliman kepada Allah. Maknanya manusia tu dia terpaksa buat jahat, kemudian dia dihukum secara keseluruhan, secara 100% atas kesalahannya. Macam dipaksa buat jahat, dipaksa ingkar, kemudian diazab atas keingkaran. Ini juga satu fahaman yang salah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ada satu ayat di dalam surah An-Nisa, iaitu ayat yang ke 77 dan 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di mana sahaja kamu berada, pasti maut akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada di dalam dinding, di dalam tembok-tembok yang kukuh. Dan sekiranya menimpa mereka kebaikan, mereka akan berkata, ini adalah daripada Allah. Dan jika menimpa mereka keburukan, mereka akan berkata, ini adalah disebabkan kamu. Katakanlah, kullum min aidillah, semuanya daripada Allah. Maka apakah halnya mereka ini, kaum yang langsung hampir-hampir tidak memahami tentang berita, tentang perkara yang disampaikan. Tidaklah satu perkara pun yang menimpa kamu daripada kebaikan, melainkan ianya daripada Allah. Dan apa sahaja yang menimpa kamu daripada keburukan, maka dia adalah disebabkan diri kamu sendiri. Dan Allah SWT telah mengutuskan kamu, wahai Muhammad, pada seluruh manusia sebagai Rasul. Dan cukuplah Allah SWT sebagai saksi. Jadi daripada ayat ini adalah merupakan dalil ataupun merupakan satu kefahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu kefahaman akidah yang benar, yang sederhana ataupun yang berada di pertengahan di antara dua golongan yang disebutkan tadi. Lebih pertengahan di antara golongan Qadariyah dan Jabariyah, iaitu berpendapat ataupun berpegangan bahawasanya bahawa Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyangkal sama sekali adanya ikhtiar daripada diri mereka, dan tidak menidakkan qada dan qadar Allah Subhanahu Taala secara menyeluruh. Akan tetapi mereka mengatakan perbuatan seseorang itu satu sisi ditentukan Allah, dan dari sisi yang lain berasal dari ikhtiarnya. Dan seseorang mempunyai peranan dalam mewujudkan perbuatannya. Ini sebagaimana di dalam ayat tadi, orang-orang kafir, mereka menuduh ataupun mereka nak berdebat ataupun mereka berdolak dalik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, apabila mereka dapat sahaja benda-benda baik, mereka kata ini daripada Allah, orang-orang musyrikin. Tapi apabila mereka dapat ataupun terkena benda-benda yang tak baik, mereka akan salahkan, mereka akan kata ni sebab kamu. Maka Allah SWT berfirman, katakanlah wahai Muhammad, semua itu daripada Allah. Dan kemudian pada ayat yang seterusnya Allah SWT berfirman, yang baik, yang kamu dapat kebaikan itu daripada Allah, sedangkan apabila kamu dapat perkara yang buruk, itu ada disebabkan perbuatan kamu, disebabkan kesalahan kamu, disebabkan pilihan kamu. Maka di sini kita dapat membezakan bahawasanya segala perkara telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Telah tertulis dalam kitab yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang dipanggil sebagai ada perkara yang berubah, contohnya disebabkan amalan bersedekah, contohnya memanjangkan usia. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ada takdir yang dipanggil sebagai takdir muqayyad, ada satu yang dipanggil sebagai takdir mubram. Takdir mubram, satu perkara yang tidak akan berubah sama sekali. Adapun takdir muqayyad, maka dia akan berubah dengan sebab
contoh seperti amalan. Seseorang yang bersedekah maka akan dipanjangkan umurnya. Itu adalah termasuk dalam takdir muqayyad yang akan berubah, yang dikaitkan dengan perkara yang akan dilakukan oleh manusia. Jadi kita ini sebagai manusia diberikan pilihan. Walaupun semua perbuatan itu diciptakan, ditentukan oleh Allah, namun kita diberi pilihan untuk memilih dalam masa yang sama, masih tertakluk, masih tidak lari, masih berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita taklah dipaksa sebagaimana seseorang yang badannya tertolak ditiup angin yang kuat, langsung tak ada kemampuan. Tapi kita diberi pilihan untuk memilih. Kerana itu segala yang berlaku di atas dunia ini kepada manusia dan juga makhluk yang lain, semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak menzalimi manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi seorang manusia pun, satu makhluk pun. Semuanya di bawah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita tak boleh terlepas daripada sentiasa berdoa, seperti doa di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah palingkan hati kami, jangan palingkan hati kami selepas kau beri hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Dan juga kita berdoa supaya kita sentiasa tergolong di kalangan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun nanti kita berdoa supaya dibangkitkan di kalangan orang-orang yang dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah Taala berikan nikmat, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah setiap hari pada setiap rakaat solat fardu dan sunat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan orang yang engkau murkai dan bukan orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat, yang bukan hanya nikmat sementara di dunia, tetapi nikmat yang berkekalan di akhirat, iaitu orang-orang yang seperti para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, was-siddiqin, dan orang yang siddiq, yang membenarkan janji Allah, yang membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasul, seperti para sahabat radhiyallahu anhum, seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an as-Siddiq, dan orang-orang yang syahid, orang-orang yang syahid di kalangan para sahabat dan di kalangan orang-orang yang meninggal berjuang untuk agama, dan orang-orang yang syahid digelar syahid seperti mana yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-salihin, dan orang-orang yang salih, iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan orang-orang meninggalkan larangan Allah. Orang-orang ini ialah orang-orang yang sentiasa memperbaiki diri dan ingin membetulkan orang-orang lain. Jadi kita sebagai hamba Allah yang terikat di dalam takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, namun dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini, iaitu nikmat agama, ia adalah satu tanda petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala suka, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya berikan agama kepada orang yang Allah Ta'ala suka. Adapun dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia diberikan kepada sesiapa sahaja, sama ada kepada orang yang beriman, yang juga Allah Ta'ala berikan dunia,
kekayaan, lalu digunakan untuk agama Allah, untuk bersedekah, untuk mendapat dunia dan akhirat, ataupun diberikan juga dunia ini kepada orang yang langsung tak beriman, yang sebenarnya tidak duduk dalam rahmat Allah, tak disukai oleh Allah, tapi diberikan juga sebanyak-banyaknya kenikmatan dunia yang sementara sahaja. Wallahu alam. Itulah antaranya, iaitu siapakah ataupun apakah itu akidah qadariyah yang mengatakan baik dan buruk ini, perbuatan baik dan buruk ialah keluarnya 100% daripada manusia, dan juga golongan Jabariyah yang mengatakan bahawasanya manusia ni tak boleh buat apa-apa, hanya menjalankan, hanya mengikut saja apa yang telah ditetapkan, iaitu perbuatan baik dan buruk semua datang daripada Allah. Manusia tak boleh kawal langsung, sehingga keluar pula kata apa dia boleh buat, dah ditetapkan jadi jahat sebegini, jadi buruk sebegini. Tidak. Maka akidah yang betul, iaitu golongan yang betul, ialah akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan semua perbuatan dia telah diciptakan oleh Allah, takdir daripada Allah Subhanahu taala. Namun begitu, kita manusia diberi pilihan untuk memilih yang baik dan buruk, iaitu ada ikhtiar yang telah diberikan, ada pilihan yang telah diberikan kepada manusia. Allah Subhanahu taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, iaitu wama ramai falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah kamu melontar membaling ketika kamu membaling, tetapi Allah Subhanahu taala hakikatnya yang sebenarnya yang menciptakan perbuatan baling itu, yang membaling. Hakikat semua perkara datang daripada Allah. Manusia ini diberikan ikhtiar, manusia ini tertakluk ataupun duduk, tidak dapat lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan sambung lagi, masih lagi dalam bab asas yang masih lagi dalam asas al-iradah ini, asas kelima, iaitu Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, yang di dalamnya kita akan bincangkan, kita telah pun membincangkan tentang qada dan qadar. Salah satu daripada rukun iman, percaya kepada qada dan qadar, dan kita perlu memahaminya, kita perlu memasukkan i'tiqad dalam hati kita, ataupun mengeluarkan i'tiqad yang salah daripada hati kita, dengan kita mengenali akidah qadariyah yang salah, akidah jabariyah yang juga salah, sehingga kita berada di atas landasan akidah ahli sunnah wal jamaah yang pertengahan di antara berlebih-lebihan ataupun terlalu berkurangan. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan sambung nanti, ada 2-3 akidah lagi, 2-3 golongan di dalam akidah yang kita juga perlu kenal dan juga fahami, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.